Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Lagi lambat kerajaan tumbang, lagi parah kedudukan PN dan Mahathir. Jarak antara hari ini dan PRU16 boleh dianggap terlalu lama bagi parti politik. Malah dalam politik satu hari juga boleh dianggap lama dan macam-macam boleh terjadi dalam masa 24 jam. Kedudukan parti-parti politik dalam blok pembangkang sebenarnya getir dan tidak kukuh. Seperti lapisan ais atas tasik yang semakin menipis menjelang musim panas dan bila-bila masa saja akan retak dan cair. Begitulah umpamanya kedudukan dua parti induk dalam Perikatan Nasional. Jika kerajaan Madani sedia ada berterusan kekal jadi kerajaan, maka kedudukan parti PAS dan Bersatu akan berantakan. Bukan saja dua parti ini akan alami kesusahan, bahkan Tun Mahathir juga akan turut berada dalam situasi yang sama tenar. PAS dikatakan sedang cuba mengintai peluang untuk ajak UMNO kembali kepada muafakat nasional. Sambil itu, ada juga cerita dari seorang Menteri Madani bahawa PAS cuba intai peluang bermesra dengan PHBN. Namun PAS segera menafikan, dulu bila UMNO sergah PAS, setelah mendapat maklumat PAS berunding sulit dengan Bersatu, PAS nafi sekeras-kerasnya. Tapi semua orang tahu siapa PAS. Jika mereka menipu untuk parti, tidak dianggap berdosa. Akhirnya ternyata betul sememang PAS menipu. PAS melakukan ini semua kerana didorong kewangan. Mungkin Bersatu dan Tun Mahathir ada dana untuk biayai PAS. Ini terbukti pada kes rasuah yang PAS tersangat mewah pada kempen PRU15. Hatta PAS membayar dengan cara serah SG4 kepada Mahathir. Kembali kepada topik kita, jika kerajaan Madani kekal sehingga habis penggal, PN dan Mahathir akan porak-peranda. Kes-kes Babit Muhyiddin Wan Saiful, bendahari Bersatu dan membuat kedudukan dan reputasi Bersatu sebagai parti penyakau kekal. Maka desakan menukar pemimpin Bersatu bertambah kuat. Ini belum dikira lagi kes-kes babitkan anak-anak pemimpin PN. Tun Mahathir pula sehingga kini dapati masalah isytiar harta. Mana satu perlu diisytiar, mana satu tidak masih belum diputuskan. Tun Daim tidak isytiar banyak harta kerana jika isytiar satu lagi masalah akan timbul. Dari mana dan bagaimana ia diperolehi menjadi satu lagi beban untuk menjawab. Tun Daim dipercaya antara pendana bagi kempen PRU-PN selain kroni-kroni Mahathir. Semua hal-hal ini akan menjadi beban kepada PN jika kerajaan kekal tadbir satu penggal. Masa depan yang kelam membuat PAS mencari posisi baru. Bersatu dan Mahathir tidak senang akan hal ini. Mungkin ada benar ramalan seorang pemerhati politik, PAS semakin kuat dari segi mendapat sokongan tapi semakin lemah dari kedudukan politik. Jika milik kerusi paling banyak pun tidak bawa PAS ke mana, malah jadikan PAS pengemis politik, apakah esok berkurangan kerusi boleh menjamin apa-apa? Lagi lambat kerajaan tumbang, lagi parah kedudukan PN dan Mahathir. Jarak antara hari ini dan PRU16 boleh dianggap terlalu lama bagi parti politik. Malah dalam politik satu hari juga boleh dianggap lama dan macam-macam boleh terjadi dalam masa 24 jam. Kedudukan parti-parti politik dalam blok pembangkang sebenarnya getir dan tidak kukuh. Seperti lapisan ais atas tasik yang semakin menipis menjelang musim panas dan bila-bila masa saja akan retak dan cair. Begitulah umpamanya kedudukan dua parti induk dalam Perikatan Nasional. Jika kerajaan Madani sedia ada berterusan kekal jadi kerajaan, maka kedudukan parti PAS dan Bersatu akan berantakan. Bukan saja dua parti ini akan alami kesusahan, bahkan Tun Mahathir juga akan turut berada dalam situasi yang sama tenar. PAS dikatakan sedang cuba mengintai peluang untuk ajak UMNO kembali kepada muafakat nasional. Sambil itu, ada juga cerita dari seorang Menteri Madani bahawa PAS cuba intai peluang bermesra dengan PHBN. Namun PAS segera menafikan, dulu bila UMNO sergah PAS, setelah mendapat maklumat PAS berunding sulit dengan Bersatu, PAS nafi sekeras-kerasnya. Tapi semua orang tahu siapa PAS. Jika mereka menipu untuk parti, tidak dianggap berdosa. Akhirnya ternyata betul sememang PAS menipu.
PAS melakukan ini semua kerana didorong kewangan. Mungkin Bersatu dan Tun Mahathir ada dana untuk biayai PAS. Ini terbukti pada kes rasuah yang PAS tersangat mewah pada kempen PRU15. Hatta PAS membayar dengan cara serah SG4 kepada Mahathir. Kembali kepada topik kita, jika kerajaan Madani kekal sehingga habis penggal, PN dan Mahathir akan porak-peranda. Kes-kes Babit Muhyiddin Wan Saiful, Bendahari Bersatu dan membuat kedudukan dan reputasi Bersatu sebagai parti penyakau kekal. Maka desakan menukar pemimpin Bersatu bertambah kuat. Ini belum dikira lagi kes-kes babitkan anak-anak pemimpin PN. Tun Mahathir pula sehingga kini dapati masalah istiar harta. Mana satu perlu diistiar, mana satu tidak masih belum diputuskan. Tun Daim tidak istiar banyak harta kerana jika istiar satu lagi masalah akan timbul. Dari mana dan bagaimana ia diperolehi menjadi satu lagi beban untuk menjawab. Tun Daim dipercaya antara pendana bagi kempen PRU-PN selain kroni-kroni Mahathir. Semua hal-hal ini akan menjadi beban kepada PN jika kerajaan kekal tadbir satu penggal. Masa depan yang kelam membuat PAS mencari posisi baru. Bersatu dan Mahathir tidak senang akan hal ini. Mungkin ada benar ramalan seorang pemerhati politik, PAS semakin kuat dari segi mendapat sokongan tapi semakin lemah dari kedudukan politik. Jika milik kerusi paling banyak pun tidak bawa PAS ke mana, malah jadikan PAS pengemis politik, apakah esok berkurangan kerusi boleh menjamin apa-apa? Lagi lambat kerajaan tumbang, lagi parah kedudukan PN dan Mahathir. Jarak antara hari ini dan PRU16 boleh dianggap terlalu lama bagi parti politik. Malah dalam politik satu hari juga boleh dianggap lama dan macam-macam boleh terjadi dalam masa 24 jam. Kedudukan parti-parti politik dalam blok pembangkang sebenarnya getir dan tidak kukuh. Seperti lapisan ais atas tasik yang semakin menipis menjelang musim panas dan bila-bila masa saja akan retak dan cair. Begitulah umpamanya kedudukan dua parti induk dalam Perikatan Nasional. Jika kerajaan Madani sedia ada berterusan kekal jadi kerajaan, maka kedudukan parti PAS dan Bersatu akan berantakan. Bukan saja dua parti ini akan alami kesusahan, bahkan Tun Mahathir juga akan turut berada dalam situasi yang sama tenat. PAS dikatakan sedang cuba mengintai peluang untuk ajak UMNO kembali kepada muafakat nasional. Sambil itu, ada juga cerita dari seorang Menteri Madani bahawa PAS cuba intai peluang bermesra dengan PHBN. Namun PAS segera menafikan, dulu bila UMNO sergah PAS, setelah mendapat maklumat PAS berunding sulit dengan Bersatu, PAS nafi sekeras-kerasnya. Tapi semua orang